Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Okay, so hopefully korang berada dalam keadaan sihat. So, hari ni kita akan belajar bab 12, tajuk takhir, bab takhir lah dalam tingkatan 4 KSSM, berkaitan dengan tenaga nuklear. Tapi hari ni cikgu nak fokuskan berkenaan dengan 12.1, penggunaan tenaga nuklear. Macam biasa, siapa yang suka dengan video cikgu boleh like dan juga boleh share dengan kawan-kawan kamu semua. Um, Boleh tanya soalan jika tak faham. Jika tak faham lagi, boleh ulang tonton berkali-kali sampai korang jemu, muntah dan sebagainya. Okey, jom kita akan tengok. Hari ni 12.1, penggunaan tenaga nuklear. So apa yang kita akan cover dalam tajuk hari ni? Okey, so nak tak nak kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear adalah tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Maksudnya, tenaga nuklear ini adalah tenaga yang terhasil daripada beberapa siri tindak balas di dalam nukleus atom tu. Kan kita belajar yang dalam atom ada nukleus. So sebenarnya dalam atom tu sendiri, okey, ada beberapa siri tindak balas yang melibatkan atom lah. Yang melibatkan atom ada beberapa siri tindak balas. Tindak balas itu akan menghasilkan tenaga. So tenaga itulah yang kita panggil sebagai tenaga nuklear. So hopefully korang boleh faham. Tak apa, nanti kita akan tengok sikit-sikit uh, as kita belajar sikit-sikit ni, nanti kita akan cover tentang macam mana tenaga ni terhasil apa semua. Okey, tenaga nuklear memberikan banyak manfaat kepada manusia apabila dijanakan dan dikawal dengan baik. Okey. Setiap tahun berlakunya pertambahan negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk menjanakan tenaga dalam pelbagai bidang. Ya, so tenaga nuklear ni sebenarnya banyak kegunaannya. So ada banyak negara yang dah menggunakan sebenarnya. Lebih kurang dalam 30 buah negara, lebih sebenarnya, lebih daripada 30 buah negara menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga di negara mereka. So antara negara yang famous, okey, Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia, Jepun, Korea dan sebagainya. Okey, so negara-negara ini telah menggunakan nuklear sebagai sumber tenaga mereka, ya. Okey, so bercakap pasal tenaga nuklear, apa bestnya, apa kelebihan dia, apa baik ni tenaga nuklear ni? Sebenarnya dekat Malaysia ni tak ada tenaga nuklear. Orang kata bukanlah tak ada. I mean sumber tenaga nuklear tu uh, kurang didapati Malaysia ataupun tak ada di Malaysia. So kita tak begitu familiar sangat sebenarnya tentang tenaga nuklear, but then tenaga nuklear ni adalah satu topik yang penting dan perlu dipelajari lah, eh. Okey, so apa kelebihan tenaga nuklear ni? Okey, yang pertama, tenaga nuklear merupakan tenaga alternatif yang efisien bagi mengurangkan atau menggantikan penggunaan petroleum dan arang batu. Okey, yang cikgu merah-merahkan ni sebenarnya ini adalah poin yang penting. Kan ayat panjang-panjang kan? Payah nak ingat ni. Payah dah lah, banyak benda lagi nak ingat. Mac-nya dengan MAC-nya. Ini sains pun nak mengingat juga ni. Jadi cikgu merah-merahkan ini sebagai poin-poin penting yang mana nanti kita boleh elaborate sendiri. Contoh, poin yang pertama, sebagai tenaga alternatif yang efisien. Okey, apa maksud tenaga alternatif yang efisien ni? Okey, maksudnya macam ni. Petrol dan bahan api lain, okey, arang batu ke, gas asli ke, ataupun petroleum sendiri, apabila kita menggunakan banyak ataupun kita gunakan, contoh kita bawa kereta lah. Okay, kita bawa kereta dalam jangka masa yang lama, of course memerlukan bahan api yang banyak. Okay, so perjalanan yang lama, bahan api yang banyak. Ini analogi cikgu. Okay, apabila suatu benda tu efisien, maksudnya dia menjimatkan. So celah mana tenaga nuklear ni menjimatkan penggunaan tenaga tu? Okay. So, nuklear ni kita guna sikit saja tapi dia boleh menghasilkan tenaga yang banyak. So, benda ni kita panggil sebagai efisien. Okay. Dah lah dia bersih. Dia juga adalah efisien. Itu.
Okey, tenaga alternatif ni maksud tenaga lain. Okey, selain daripada petroleum dan arang batu. Itu maksud tenaga alternatif yang efisien untuk menggantikan petroleum dan arang batu. Okey, itu poin pertama. Okey, ni arang batu ya. Poin yang kedua, tenaga nuklear menghasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian. Okey, sinaran mengayon ni apa? Ingat tak? Sinar gamma, beta, alfa dan juga isotop, radioisotop yang lain. Itu kita panggil sinaran mengayon ya. So kamu dah belajar dalam tajuk isotop bab 8 kan? Okey, banyak kegunaan dia. Dan poin yang ketiga, membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding sumber tenaga lain. Paling senang gas rumah hijau, karbon dioksida. So bila kita bakar bahan-bahan petrol, dia akan menghasilkan karbon dioksida yang banyak. But then bila kita guna nuklear, so tenaga dia bersih. So dia tak menghasilkan gas-gas yang berbahaya. Okey. Cuma cuma dia ada cumanya. Tenaga nuklear ni, okey, macam yang point yang sebelum ni cikgu dah bagi tahu, jika disalahgunakan dia akan mendatangkan katastrofik yang sangat teruk. Okey, dia akan datangkan bahana yang sangat teruk. Okey, so apa keburukan dia? Okey, keburukan tenaga nuklear yang pertama, sisa radioaktif yang terhasil boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa kehidupan. Okey, so nanti kita akan tengok apa dia punya kesan-kesan buruk radioaktif nanti dalam next video cikgu tunjukkan. Dan poin yang kedua, menghasilkan tenaga yang besar dan menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia jika disalah guna. Okey, so benda-benda baik pun kalau salah guna dia akan memberi kesan yang buruk. So sebenarnya setakat ini saja yang kamu belajar dalam bab 12.1. So next kita akan tengok ulang kaji. Itu je yang kamu belajar. Okey. So soalan pertama kita ulang kaji sikit. Nyatakan 3 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga alternatif. So jawapan dia senang saja. Amerika Syarikat, Jepun, Rusia. Nak tambah lagi kalau tahu? Tambah. Okey. Tapi nak 3 je. Okey, next soalan kedua. Nyatakan 2 kelebihan penggunaan tenaga nuklear sebagai sumber dalam kehidupan seharian. Sorry, silap ni, sumber tenaga sebagai sumber tenaga dalam kehidupan harian. Okey, so apa kelebihan nuklear? Okey, jawapan dia sumber tenaga alternatif yang efisien untuk menggantikan petroleum dan arang batu. Okey, itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, okey, tenaga nuklear ni menghasilkan sinaran mengayon yang berguna dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian. Okey lah. So kalau masih tak faham, boleh ulang tonton 100 kali, 200 kali, 300 kali. Boleh subscribe channel cikgu, okey, untuk mendapatkan video yang akan cikgu buat. Dan kalau tak faham lagi, boleh komen di ruangan komen di bawah. So setakat ni saja. So happy study untuk korang. Until kita berjumpa dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.